anda di dalam negara, luar negara, dan di mana sahaja anda berada. Dan terima kasih juga kepada anda yang menyertai peraduan inspirasi negaraku, dan ada beberapa langkah yang untuk anda yang ingin menyertai juga. Ada masa lagi sehingga 16 Oktober nanti. Langkah pertama, anda boleh rakamkan video 1 minit atau kurang kenangan indah anda di tempat-tempat menarik di dalam negara dan melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Langkah kedua, untuk para pendengar, kongsikan video tersebut di Facebook atau Instagram anda dan sertakan tanda pagar #IKIM Inspirasi Negaraku di ruang caption anda, dan pastikan akaun media sosial anda dalam mood public. Dan langkah ketiga, tag seorang rakan anda dan ajak mereka untuk turut serta untuk peraduan ini, dan follow Instagram IKIM FM dan juga para pendengar like dan follow Facebook IKIM FM sebagai syarat penyertaan. Pelbagai hadiah menarik yang menanti anda insya-Allah untuk peraduan inspirasi negaraku. Dan para pendengar, insya-Allah selepas ini kita akan bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Para pendengar tu setia bersama kami di Selasi IKIM Inspirasi Euforiah Islami. Telah ku mungkiri janjiku lagi, walau 1000 kali ku ulang sendiri, aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kabur karena jahilnya aku? Mengapa cintamu tak pernah hadir subur dalam jiwaku agar ku tetap bahagia? Oh, tanpa cintaku tetaplah kau di sana, aku tanpa cintamu bagai layang-layang terputus talinya. Telah ku mungkiri janjiku lagi, walau 1000 kali ku ulang sendiri, aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kabur karena jahilnya aku? Kasih darimu ku dambakan, oh Tuhanku. Oh, masihkah ada sekelumit belas mengemis kasih-Mu Tuhan untukku berbaik dan bersandar. Aku di sini kan tetap terus mencuba untuk beroleh cintamu, walau ranjaunya menusuk pedih. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di... Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala wahdahu la syarika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja,
tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusan. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 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 Subhanallah, alhamdulillah, Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah, Allah, Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 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 Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Siap hantar, siap siang, siap potong, masak semuanya mudah. Mudah-mudah, bahan siap dan segar. Asyik-asyik busy saja, boleh order, memang mudah. Seldek kan ada, klik pesan saja. Siap depan mata, Seldek Rider akan hantar segera. Mudah, murah dan pantas. Mudah dengan Seldek, ada fashion, ada servis, ada gaya kehidupan kalau busy. Mudah dengan Seldek, murah jimat dan berbaloi. Mudah dengan Seldek. Layari seldek.com.my. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Medshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi Ikim bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Semestinya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi Ikim pada waktu ini. Terima kasih kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Dan Alhamdulillah untuk waktu ini para pendengar masuk ke jam kedua bersama untuk Destinasi. Dan insyaAllah akan kita bersama taman ilmu kita, taman syurga kita untuk ilmu kita pada petang ini bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia melalui rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami untuk petang ini, Dr. Farid akan membincangkan tentang tajuk bagaimana menghadapi kedatangan akhir zaman. Dan untuk anda boleh hantarkan soalan anda atau tinggalkan soalan anda di FB Ikim FM dan boleh hantarkan melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media. Para pendengar, jangan lupa untuk like dan follow media sosial kami dan juga tag kawan-kawan. Dan para pendengar, jangan lupa juga untuk sebarkan link tersebut. Semoga dapat manfaat bersama. Dan para pendengar, terus setia bersama kami insyaAllah selepas ini bersama rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Terus setia bersama kami hanya di Radio Ikim. Semakin deras deguku, semakin teguh cintaku kepadamu. Hembusan nafasku saluti kata-kata penuh bermakna. Semua tersusun di hati menantikan masa. Tujuh petalan cinta berbisiklah kedengaran, terhamparlah syahadat titik percintaan.
FM di Negeri Sembilan. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masuk ke destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman, dan untuk para pendengar, alhamdulillah untuk waktu ini yang masih setia bersama destinasi, insya-Allah setiap hari Rabu seperti biasa kita akan bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan untuk para pendengar bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami, seperti biasa Tanyalah Kami dan panel kami insya-Allah pada petang ini bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Wah, baik, alhamdulillah. Mona sihat Alhamdulillah, insya-Allah sihat Doktor. Dan Doktor sihat di office ya? Alhamdulillah, saya di office ni. Alhamdulillah. Semoga baik-baik insya-Allah semuanya. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita membawa insya-Allah secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di YouTube Media. Dan untuk para pendengar, insya-Allah petang ini Doktor akan membincangkan tentang bagaimana menghadapi kedatangan akhir zaman. Dan ramai Doktor yang terpengaruh dengan perkara-perkara akhir zaman ini seperti kedatangan Imam Mahdi, Dajjal dan lain-lain. Mungkin kita untuk mukadimahnya sebagai mukadimah Doktor, pandangan daripada Doktor. Silakan Doktor. Ya, terima kasih Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni kita dapat bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna. Dan seperti biasa Mona, kita berbicara tentang persoalan-persoalan yang berbangkit dalam masyarakat kita, khususnya berkaitan dengan kefahaman Islam kita lah. Dan pada hari ini kita nak berbicara tentang persoalan bagaimana menghadapi kedatangan akhir zaman. Kenapa? Kerana hari ini kita tahu Mona, ada timbul pelbagai isu berkaitan dengan akhir zaman ini, dan yang paling mungkin membimbangkan ialah bila ada pula aliran atau ajaran yang berpandukan kepada mungkin mimpi dan juga pandangan seorang dua berkaitan dengan apa yang dia dapat dalam mimpinya, itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman ini, dan akhirnya mempengaruhi ramai yang lain Mona dan kalau perkara itu membawa kepada perkara-perkara yang positif, kita memperbaiki diri kita ke arah kehidupan yang lebih baik, itu okey. Tetapi ini kadang-kala perkara-perkara yang disebarkan itu bukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekecohan, boleh membawa kepada huru-hara, boleh membawa kepada keadaan yang mengganggu juga keselamatan Mona dan Mona ya. Jadi saya ingat itu harus kita ambil perhatian lah. Dan sebab itu pada hari ini kita nak bincang sikit sebanyak lah. Bila disebut sebagai peristiwa akhir zaman itu, apa yang dimaksudkan dan bagaimana kita harus memahaminya, dan bagaimana harus kita bertindak dalam kehidupan kita apabila kita faham tentang hal-hal berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ni Mona ya. Yang pastinya memang ada hadis-hadis yang menyebut tentang peristiwa akhir zaman ni Mona ya. Dan kalau kita lihat hadis-hadis ini banyak menceritakan tentang, paling kurang bagi saya ada dua kategori lah Mona.
kategori peristiwa. Satunya banyak berkaitan dengan sikap, akhlak yang kurang baik yang berlaku atau yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di akhir zaman itu. Yang bagi saya harus kita faham hadis-hadis itu sebagai satu motivasi untuk kita memperbaiki diri kita. Kerana kalau itu merupakan peristiwa yang buruk yang berlaku, maka dah pasti kita nak elakkan dan kita nak memperbaiki diri kita untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik, yang bertentangan dengan benda-benda yang buruk itu. Yang keduanya, ada juga hadis-hadis yang menceritakan tentang peristiwa peristiwa macam tadilah yang ada datangnya Dajjal, matahari terbit di sebelah barat kan. Kemudian kedatangan Imam Mahdi, kedatangan Nabi Isa misalnya. Benda-benda begitu sepatutnya kita dia benda-benda begitu dia terbuka kepada pentafsiran. Memanglah peristiwa itu pasti akan berlaku kalau dia telah disebut oleh hadis, kalau hadis itu hadis yang sahih. Tetapi kita disebabkan dia ada pentafsirannya, misalnya Dajjal kan. Siapa yang sebenarnya Dajjal tu, mungkin hadis menceritakan ciri-cirinya. Tetapi akhirnya kita pun tidak boleh nak pastikan, nak kata si Fulan bin Fulan ni Dajjal ni kan. Begitu juga dengan Imam Mahdi ataupun Nabi Isa sendiri. Perkara-perkara itu bagi saya, orang Islam, kita tidak perlu menyibukkan diri kita untuk pergi mencari, kenal pasti yang mana satu. Kita harus tumpukan kepada perkara-perkara akhlakiah yang disebut dalam hadis-hadis yang lebih awal saya sebutkan tadi. Misalnya saya boleh bagi beberapa contoh hadis yang merujuk kepada akhir zaman ni Misalnya ada hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda daripada Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda yang bermaksud hampir tiba satu masa nanti di mana semua bangsa-bangsa dan seluruh dunia itu akan datang mengerumuni umat Islam itu, sebagaimana orang hendak mengerumuni hidangan dalam makanan. Ini pun kita biasa dengar lagu ni, hadis ini kan. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, macam mana boleh begitu, sedangkan bukankah di akhir zaman itu umat Islam begitu ramai kan? Nabi kata, betul, memang bahkan kamu pada hari itu banyak dan ramai sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati-hati musuh kamu, dan Allah akan mencampak ke dalam hati kamu itu penyakit wahan. Penyakit wahan. Dan sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Rasulullah kata, cintakan dunia dan takutkan mati. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi maksudnya, nampak tak, hadis itu menceritakan tentang keadaan yang akan berlaku kepada umat Islam di akhir zaman ini. Bermaksud masyarakat kita ramai tetapi lemah. Dan lemah itu disebabkan ada satu penyakit yang dipanggil wahan. Apa itu al-wahan? Al-wahan itu adalah ada dua benda. Satu, takutkan mati. Satu lagi, cintakan dunia. Jadi nampak tak, sepatutnya kita mengambil hadis itu sebagai satu ingatan kepada kita, untuk kita mengelakkan dua perkara ni lah, supaya kita tidak jadi lemah seperti mana yang disebut oleh hadis itu, tetapi kita lari daripada perkara itu dan memajukan diri kita ke arah perkara yang lebih baik. Jadi sepatutnya tumpuan kita kepada hadis-hadis yang sebegini. Tetapi kalau kita sibuk dengan tumpuan kepada Ya'juj Ma'juj, Dajjal kan, matahari timbul di sebelah barat, benda itu dia walaupun dia akan berlaku, tetapi itu bukan perkara yang kita harus sibukkan, kerana perkara itu di luar kita punya kawalan. Yang kita boleh buat apa? Yang kita boleh buat adalah kita memperbaiki diri kita. Yang lebih membimbangkan, kita takut
ada pula nanti ditambah dengan tambahan cerita-cerita berdasarkan pengalaman sendirilah apa semua yang bagi kita susah kita nak buktikan kesahihannya, dan kadang-kala dia dari segi maqasidnya dia lebih membawa kepada mafsadah, kerosakan kepada masyarakat, haru biru dan ketidakselesaan berbanding dengan kita mengambil itu secara positif untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi sebab itulah bagi saya mungkin nanti kita terangkan lagi beberapa aspek tentang hal-hal akhir zaman ni supaya kita dapat faham. Dia dikatakan peristiwa akhir zaman itu apa dia yang harus kita tumpukan dan apakah dia perkara-perkara yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita dan mengelakkan perkara-perkara yang buruk itu berlaku. Mona. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan Doktor dan para pendengar untuk waktu ini. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tersetia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkal. Wassalamualaikum Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan Alhamdulillah para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Untuk waktu ini para pendengar boleh tinggalkan soalan anda di Facebook IKIM FM dan juga boleh tonton di YouTube IKIM Media dan boleh tinggalkan soalan anda di situ. Dan untuk waktu ini masih bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, masih menceritakan tentang bagaimana menghadapi kedatangan akhir zaman untuk waktu ini. Dan bersama Dr. Farid kita nak sambung kembali dan kita nak tahu Dr. bagaimana untuk kita nak memahami perkara berkaitan akhir zaman ini, ialah seperti hadis juga yang kita dengar bertanya tentang akhir zaman dan kiamat, dan Rasulullah kata apa yang anda sediakan untuk hari itu. Itulah antaranya. Mungkin kita sambung kembali Doktor, silakan. Terima kasih Mona. Bagus Mona sebut tu tadi. Maksudnya itulah kuncinya. Maksudnya kalau Rasulullah pun bila orang bertanya tentang hari kiamat, Rasulullah akan menekankan apa yang kamu persediakan diri kamu untuk menghadapi hari itu kan. Betul. Sebab fenomena akhir zaman ini adalah satu perbahasan atau perbincangan tentang dekatnya hari kiamat lah kan, dan menceritakan tentang apakah perkara-perkara yang akan berlaku, tanda-tanda apabila nak berlakunya hari kiamat. Jadi banyaklah hadis-hadis yang menceritakan bahawa nanti akan keluar, dipanggil dabbah, dabbatul ard, keluar binatang daripada bumi, dajjal dan lain-lain lagi. Tetapi banyak juga hadis-hadis yang lebih menceritakan tentang keadaan yang saya sebut tadi, keadaan akhlak-akhlak yang buruk yang akan dilakukan oleh manusia ketika di akhir zaman. Dan saya dah katakan tadi, kita seharusnya menumpukan kepada memperbaiki diri kita dan mengelakkan akhlak-akhlak yang telah disebut oleh hadis-hadis itu berkaitan dengan akhir zaman. Bukannya kita macam cuba melihat peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu urusan Allah Ta'ala nantilah. Kalau Allah nak mengkiamatkan dunia ni bila-bila masa sahaja Mona, Allah akan lakukan dengan takdirnya dan dengan iradahnya. Yang pastinya Mona, kita tidak tahu bila akan berlakunya kiamat itu. Dalam surah Taha sendiri disebut inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya as-sa'a itu akan berlaku. Hari yang dikatakan hari kiamat itu pasti akan berlaku. Tetapi aku sengaja menyembunyikan bila dia akan berlaku, agar masing-masing manusia itu
berusaha, beramal dan mereka akan diberi ganjaran terhadap apa yang mereka lakukan itu. Barulah kita tidak akan fikir sangat tentang bila nak kiamat, tapi kita berusaha bersungguh-sungguh melakukan kebaikan supaya nantinya kita mendapat ganjaran pahala syurga ketika kita sampai kepada masanya nanti. Itu satu poin, Mona. Yang keduanya, kalau kita nak kata akhir zaman ni sampai bila, Mona? Zaman Nabi itu sendiri, Rasulullah SAW itu sendiri dah dipanggil Nabi terakhir. Dari segi zaman sebenarnya bermula pada zaman Nabi Muhammad itu pun dah zaman tu dah sampai ke peringkat akhir lah, sebab risalah Nabi pun dah berakhir dengan berakhirnya kerasulan dengan kedatangan Rasulullah SAW itu. Tapi zaman Nabi sampai zaman kita dah 1400 tahun lebih mana, belum kiamat pun lagi. Jadi yang kalau kita nak risau sangat berlakunya kiamat itu, kenapa? Sedangkan yang lebih penting ialah kita, selagi kita diberikan hidup, selagi kita diberikan peluang untuk hidup, kita lakukanlah apa sahaja yang kita boleh buat dengan yang terbaik untuk memperbaiki diri kita dan masyarakat supaya kita lebih maju dan lebih baik kedudukan kita. Kemudian Mona, ada juga hadis yang ada hadis ataupun huraian para ulama mengatakan kiamat ni pun dia ada dua. Satu kiamat besar yang akan berlaku tu, satu lagi dipanggil kiamat sughra, kan, kiamat kecil. Betul. Apa dia kiamat kecil? Kiamat kecil adalah kematian. Sebab apa kematian itu dipanggil kiamat kecil? Ibnu Katsir dia ada menyebut bahawa yang pastinya kiamat itu adalah satu peristiwa yang menandakan bahawa kita ini akan berpindah daripada satu bentuk kehidupan ke satu bentuk kehidupan yang lain. Kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat, kan, bila kita dibangkitkan nanti. Dan kematian adalah petanda kita ini meninggalkan kita punya alam dunia menuju ke alam akhirat. Maksudnya kematian itu juga merupakan salah satu macam cerminan kepada kiamat. Jadi sebab itu kematian itu dipanggil kiamat kecil. Jadi kalau kita ni kiamat kecil ni, yang kematian ni akan berlaku pada kita pada bila-bila masa saja, mana? Pada bila-bila masa saja. Yang itu yang sepatutnya kita tumpukan. Kita tumpukan sebab itu kiamat yang lebih dekat dan lebih pasti hampir dengan kita berbanding dengan kiamat yang kita tunggu dah 1400 tahun ni masih belum yang dipanggil kiamat. Maknanya yang penting ialah selagi kita diberi umur, selagi kita tidak ditamatkan nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa itu kita masih hidup dan sebab itu kita kena teruskan. Dan Al-Quran juga menyebut bahawa betul kita kena persiapkan diri kita untuk akhirat, kan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuhan kata carilah apa yang Tuhan telah sediakan kepada kamu untuk hari akhirat. Betul, Allah Ta'ala memang menekankan dalam Al-Quran itu suruh kita bersedia untuk hari akhirat, tetapi ayat itu juga berakhir dengan mengatakan jangan kita lupa wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kita lupa nasib ataupun bahagian kita di dunia ini. Lagipun orang Islam ni, Mona, kita diajar bahawa dunia akhirat ni dia bukan satu benda yang terpisah. Sebenarnya sebahagian daripada kehidupan akhirat itu sudah pun kita lakukan di dunia ini. Bila kita buat ibadah, misalnya melakukan solat, kita melakukan puasa, dan kita berzikir, itu semua urusan-urusan akhirat. Walaupun kita buatnya di dunia ini, kerana dunia ini merupakan mazra'atul akhirah, tempat kita bercucuk tanam yang akhirnya kita akan tuai nanti hasilnya itu di akhirat. Di akhirat dah tak ada guna dah, masa itulah baru nak
nak tanam barulah nak beramal, dah no way dah tak ada masa dah. Tuhan kata memang ada kan. Quran sebut orang-orang yang bila dah nak mati tu atau dah meninggal dunia, dia minta Tuhan macam extend sikit lah, delay sikit dia punya ajal itu, supaya dia boleh kembali buat sedekah dan juga dan berbuat amal-amal yang baik dan menjadi orang yang baik. Tetapi itu bukan masanya untuk beramal sudah, kerana tamat dah sudah. Jadi maknanya dalam konteks hidup kita ini, sepatutnya kita tumpukan apa sahaja tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, dunia dan akhirat. Kita ada tanggungjawab kita di dunia, kita ada juga tanggungjawab kita akhirat. Dan jangan kita ingat, Mona, kita dah banyak kali sebut, jangan kita ingat kalau kita jadi DJ ke, kita pergi bekerja menyapu sampah ke, buat research macam saya ke, ataupun naik motor pergi kerja, naik kereta, jangan kita ingat itu benda-benda simple yang tidak ada macam ganjaran. Malah kata hadis, kalau dengan niat yang baik, segala amalan-amalan yang kita lakukan itu walaupun luarannya nampak seperti amalan dunia, tetapi kalau dengan niat yang baik, niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, insya-Allah dia akan diangkat martabatnya menjadi amalan akhirat. Jadi sepatutnya kita melihat keadaan kita, tak kiralah akhir zaman ke bila ke begitu. Hatta Nabi kata kalau esok nak kiamat pun, Mona, kalau ada sebatang pohon atau biji di tangan kita untuk kita tanam, hendaklah kita selesaikan dulu tanaman kita itu, walaupun keadaan sudah nak kiamat. Bayangkan kalau dah nampak nak kiamat pun masih lagi kena tanam pokok, ini kan pula okey je sekarang ni kan, Mula, masih tak nampak tanda-tanda besar itu lagi. Maknanya ruang masih banyak sebenarnya untuk kita melakukan amalan yang baik. Bukan sekadar amalan ibadat khusus, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap hari ini, kalau dengan niatnya baik, insya-Allah banyak ganjaran yang akan kita dapat, dan tak perlu kita terkejar-kejar pergi mencari Imam Mahdi ke, pergi mencari Nabi Isa ke apa semua. Di sini melakukanlah apa yang sepatutnya kita lakukan, insya-Allah kita akan masih berada pada jalan yang betul dan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan dan untuk waktu ini. Para pendengar, kita sekali lagi berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui FB IKIM FM, boleh tinggalkan di situ. Dan untuk anda juga yang ada soalan luar siaran, boleh hantarkan melalui email rancangan fasaluna@fas@ikimfm.my. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Para pendengar setia bersama kami Hania di Radio IKIM. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Ada orang kata susah nak buat benda baik, nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik. Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok, sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islam.
Radio IKIM 20 tahun. Meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu Saya, Amira Mamak Fauzi, pendengar setia. Jangan lupa dengarkan Radio IKIM. Sentiasa memberi informasi yang terkini. 10 pada pagi ini Radio IKIM 20 tahun, inspirasi, inforia, Islami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi, inforia, Islami. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini yang berusaha Dr. Muhammad Salih Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kepahaman Islam Malaysia, masih membincangkan tentang bagaimana menghadapi kedatang akhir zaman ini. Dan doktor akan sambung kembali dan doktor ada yang juga yang bertanya ialah kita seperti doktor kata 1400 lebih tahun kita dengar tentang kiamat dan surah Al-Qamar sendiri pun tuliskan iqtarabatis saa'ah wa syaqal qamar. Iqtarabatis saa'ah dari 1400 kita dah belajar perkara ini. Itulah yang ramai yang ditunggu-tunggu, tapi masih juga kita nak tahu doktor bagaimana kita nak hidup tapi sentiasa istiqamah untuk kita tak lupa akhirat. Bagaimana doktor? Ya, terima kasih Mona. Sama. Itulah sebenarnya kiamah itu dia merupakan satu peristiwa sebagai tanda menunjukkan bahawa berakhirnya kehidupan kita di dunia ini. Itu maknanya dia punya limit kehidupan kita. Dan apabila Al-Quran menyebut tentang peristiwa hari kiamat, dan ini memang banyak mana kalau kita tengok dalam juzuk ke-30 itu, dan kebanyakan ayat-ayat itu memang turun di Makkah. Sebab di Makkah itu merupakan zaman dakwah Nabi yang awal ketika berada di Makkah, dan ketika itu penekanan ayat-ayat Al-Quran yang turun ialah berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT, keimanan kepada Rasul sendiri, Rasulullah sendiri, keimanan kepada hari kiamat. Itu 3 aspek penting dalam ayat-ayat Makkiyah ni, ayat turun dalam zaman Makkah. Kerana apa? Kerana umat Islam yang baru memeluk Islam itu dalam kalangan para sahabat itu harus ditanamkan dalam jiwa mereka keimanan tentang adanya ganjaran di hari akhirat nanti, adanya pengakhiran hidup kita ini, dan adanya kehidupan yang baru ketika kita dibangkitkan semula nanti, adanya syurga, adanya neraka. Jadi sebab itu banyak kisah-kisah berlakunya kiamat itu disebut dalam Al-Quran. Tetapi perkara-perkara itu merupakan perkara yang harus ditanam dalam diri kita untuk kita hidup di dunia ini dengan terarah. Maknanya kita tahu bahawa kita ni ada tujuan kita, ada matlamat kita. Kita bukan hidup tanpa matlamat, tanpa tujuan. Dan bukan hidup ni untuk main-main saja. Hidup ini serius kan. Sebab Al-Quran sendiri bercakap bahawa kamu tu dijadikan bukan untuk main-main kan, tetapi kamu akan dikembalikan nanti kepada kami, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirat itu atau kiamat itu sepatutnya menjadi macam perkara yang kita letak di hadapan, tetapi sebagai matlamat yang kita tidak akan lari daripadanya, tetapi kita jangan sibuk dengan perkara tu yang seolah-olah benda tu akan berlaku, kerana kita masih diberi masa dan ruang oleh Allah Ta'ala untuk hidup, dan kita masih lagi punya tanggungjawab kehidupan kita di dunia ini. Kita kena bekerja, kita kena berkeluarga, kita kena menjaga anak. Cuba bayangkan Mona, kalau ada ajaran atau aliran yang bawa berita-berita yang kata kita sekarang ni kena lari sebab peperangan akan berlaku, nanti kacau bilau, hancur lebur dan banjir akan berlaku, kita kena pack barang kita bersedia. Ada yang nanti isteri pun dengan suami pun berbalah sebab mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang mungkin bercerai. Benda-benda ni semua akan menyebabkan kehidupan yang sepatutnya kita lalui dengan baik ini pun dah jadi haru biru dan kacau bilau Mona ya. Sedangkan kehidupan ni juga sebagai perintah daripada Allah SWT juga.
Untuk wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, kan? Bekerjalah kamu, Allah akan melihat kerja-kerja kamu itu. Itu pun perintah Allah juga, bukan tentang kiamat saja. Allah menceritakan dalam Al-Quran. Tapi banyak lagi urusan-urusan keluarga, urusan muamalah kita, urusan kita siasatul dunia ini, untuk kita mentadbir dunia ini, semua kena diteruskan selagi kiamat itu tidak berlaku. Dan macam saya sebut tadi, kalau ada pun hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman itu, sepatutnya hadis-hadis itu menjadi macam hadis motivasi kepada kita, supaya kita tidak terjatuh kepada peristiwa ataupun akhlak-akhlak yang buruk yang diterangkan oleh Nabi. Ramai orang yang mungkin akan bersikap ataupun berakhlak dengan akhlak-akhlak yang demikian. Mungkin saya boleh sebut 1-2 hadis lagi, Mona, berkaitan dengan akhir zaman ni. Tadi saya sebut satu tentang yang orang Islam tu akan dikerumuni tu, kan. Itu sendiri kita boleh belajar bahawa kalaulah kita ada penyakit wahan ini, takutkan mati dan cintakan dunia ni, memang kita akan termasuk dalam ciri yang akan dikerumuni tu, akan orang macam nak makan semua kita, dan kita jadi lemah, kan. Sepatutnya kita berubah. Kemudian ada juga hadis yang menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala mencabut ilmu daripada alam ini. Kata ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawasanya Allah Ta'ala tidak mencabut akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Maka apabila sudah ditiadakan, dimatikan ilmu ulama itu, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin. Maka apabila pemimpin yang jahil itu diberikan, ditanyakan fatwa, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain. Ini juga hadis yang boleh dikategorikan hadis akhir zaman lah. Di akhir zaman nanti begitulah caranya para ilmuwan itu akan hilang seorang demi seorang. Tetapi apa yang kita kena belajar ialah kita berusahalah memelihara ilmu yang ada, kita mempelajari ilmu, supaya kalaulah ada ulama-ulama besar mungkin meninggal dunia, paling kurang kita sendiri, diri kita sendiri bersedia dan mencuba sedaya upaya untuk belajar, menuntut ilmu, dan paling kurang kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu supaya kita tak tergolong dalam golongan yang mungkin menjadi pemimpin yang jahil tadi, ataupun kita yang nanti mengikut pemimpin-pemimpin yang jahil tersebut. Jadi kan dari segi itu dia very motivational hadis-hadis ini. Memang menceritakan macam suasana, tapi kita sendiri bila dah tahu perkara itu akan berlaku, kita boleh berusaha untuk lari daripada perkara tersebut dengan kita memperbaiki diri kita. Misalnya ada tu hadis lagi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kamu maksudkan? Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Quran juga ada menyebutkan, maknanya walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha dengan kamu sehingga kamu mengikuti jalan mereka. Ini pun satu macam pengajaran kepada kita, bahawasanya musuh-musuh Islam itu akan sentiasa dari masa ke semasa akan berusaha untuk mempengaruhi kita dan menarik kita untuk kita mengikuti jalan-jalan yang mereka lalui yang salah itu. Dan selagi kita tidak ikut, dia akan berusaha. Jadi bagus sebenarnya ada hadiah-hadiah begini, maknanya dia telah macam
preempt, dia telah macam menceritakan awal kepada kita. Tetapi apa yang kita harus lakukan, kita berusahalah untuk menjauhi dan mengelakkan perkara tersebut daripada melakukan. Mungkin dia merujuk kepada kebanyakan orang akan melakukan perkara tersebut Tapi kalau kita orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, kuat jihad kita, kuat kita punya keimanan kepada Allah Ta'ala, kuat ilmu kita, kita akan berusaha untuk tidak terjebak dengan peristiwa-peristiwa begini. Jadi kalaulah kita pandai, bijaksana melihat hadis-hadis akhir zaman ni dengan positif dengan positif. Bukan dengan cara yang menakutkan dan ditambah pula dengan cerita-cerita yang tidak ada asasnya, suruh kita lari daripada rumah, keluar daripada negara, pergi tinggalkan keluarga apa semua. Nescaya kalau kita bijak membaca yang aspek tadi itu, insya-Allah hadis-hadis akhir zaman ini akan menjadi sesuatu yang cukup baik untuk kita mengambil pengajaran dan bukan membimbangkan, menakutkan dan akhirnya menyebabkan kerosakan dalam kehidupan kita. Jadi itu seharusnya kita membaca, memahami dan beramal dengan hadis-hadis yang kita panggil berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman ni. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan. Itulah kita dapat dah ada clue-clue di hadis dan Al-Quran yang diberikan supaya kita tak jatuh atau kita tak terpengaruh dengan apa yang akan berlaku dan kita berpegang dengan iman dan juga ilmu untuk kita sampai ke akhirat insya-Allah dengan selamat insya-Allah. Maknanya kita dunia akhirat selamat insya-Allah. Dan untuk waktu ini Doktor, terima kasih banyak-banyak, tapi tinggal sedikit waktu lagi Doktor untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada Doktor. Okey. Baik. Jadi hari ini Mona, kita cuba ni lah, sebab kita pun tahu hari ini kadang-kala mungkin disebabkan kelemahan kita juga kan, kelemahan umat Islam juga. Bila kita lihat umat Islam ni pun dah keterbelakang, agak mundur misalnya, jadi masing-masing sudah macam rasa inilah sebenarnya tanda berakhirnya hidup kita, kiamat mungkin dah dekat kan. Tapi yang kita kata dekat tu pun kita tak tahu bila kan, kerana itu tetap menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebut tadi, kita juga ada satu kiamat kecil yang sebenarnya lebih dekat lagi, yang sepatutnya boleh mengingatkan kita sentiasa, zikrul maut tu kan. Tetapi zikrul maut pun mengingati mati, kiamat kecil itu pun sekali lagi bukan bermaksud kita dah tinggalkan keluarga, pergi ke gua-gua, nak berzikir saja kerja kita, kerana yang lebih penting ialah keseimbangan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan kita dah sebut tadi bahawa akhirat itu bukan sesuatu yang jauh. Sebenarnya kita sudah pun melakukan banyak amalan-amalan akhirat di dunia ini, tetapi Tuhan kata wala tansa nasibaka minad dunya. Nasib kita, bahagian kita, urusan kita di dunia ini juga penting, kita kena teruskan dan kita harus lakukan secara yang harmoni lah, kena harmoni. Jangan kita pisahkan dunia akhirat ini. Lakukanlah segala amalan-amalan yang telah dan sedang kita lakukan ini dengan baik, dengan ikhlas, dengan tekun, itqan, insya-Allah segala-galanya menjadi bekalan dan juga catatan nanti untuk dimasukkan dalam buku amalan kita, akan dibawa ke akhirat. Dan insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran yang sepatutnya kepada kita atas apa yang kita lakukan dan atas keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, ini terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran. Jazakallah ana kull khair Doktor. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang setia bersama kami untuk rancangan Fas'aluna. Dan untuk anda kalau ada soalan, boleh hantarkan melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan terima kasih banyak-banyak kepada para pendengar dan anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Radio IKIM 20 tahun telah mencipta lagu-lagu terbaik dan terkini di anugerah pencinta nasyid IKIM bersama kumpulan-kumpulan nasyid terkenal di Malaysia.
IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami.